mana? Mana kita berhenti? Ha? Jawi. Allah. Ada. 112. 112. Kutu kulah ada. Okey. 112. Kifayatul Muhtadi. Cerita pasal sembahyang hari raya. Kita dah selesai rakaat yang pertama, yang mana pada kalau kita tengok solat hari raya, sunat sembahyang solat hari raya. Jumpa Rumi berapa? 143, Jawi 112. Sembahyang sunat hari raya, fitrah dengan adha, hukumnya sunat muakkad, dibuat secara berjemaah. Cara solatnya yang kita dah bahas sebelum ni lah, ni ulang balik. Sama ada sembahyang berjemaah atau sembahyang seorang. Dua-dua sunat. Kemudian sembahyanglah raya fitrah dengan raya adha tadi. Cara sembahyang dia, niat dia ada dua niat. Usalli raka'ataini sunnatul Aidil Fitri lillahi ta'ala. Usalli raka'ataini sunnatul Aidil Adha lillahi ta'ala. Niat dia. Kemudian sembahyanglah satu rakaat pertama. Maka rakaat pertama yang sempurna, nak sembahyang sekadar sembahyang 2 rakaat macam biasa, selesai. Tapi yang sempurnanya 7 takbir pada rakaat yang pertama, 7 takbir, tak termasuk takbiratul ihram, tak termasuk takbir yang nak rukuk. Jadi kalau keseluruhan ketika berdiri solat raya ada 9 lah. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lepas tu 7 takbir raya. Dia panggil takbir apa? Ingat lagi tak? Ada tobik tak? Takbir apa dia panggil? Takbir raya tu. Bukan takbir intiqalat. Zaidah. Takbir zaidah. Dia ada takbir intiqal. Dia ada takbiratul ihram. Dia ada takbir zaidah. Takbir zawaid. Takbir zaidah ni takbir tambahan. Takbir raya tu lah. Jadi lepas Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar 7 kali. Kemudian Allahu Akbar tu takbir intiqal lah. Intiqal lah yang masa nak rukuk tu. Jadi keseluruhan kalau kata berapa takbir ketika berdiri solat raya, kena jawab 9 lah. Kalau jawab 7, salah. Sebab soalan dia, pada solat raya, rakaat pertama, berapa kali takbir? Kan? Kena jawab 9. Iaitu 1 takbiratul ihram, 7 takbir zaidah, 1 lagi takbir intiqalat. Okey. Lepas tu apa lagi ya? Jika takbir tu, jika syak pada bilangan, ambil yang sikit, tambahlah. 5, 6, 5, 6, 5, 6, ambil 5, tambah 1 lah. Tambah 1 lagi, jadi 7. Biar lebih, jangan kurang. Kemudian, kalau ikut imam, kalau jadi makmum, ikut imam aja. Sama ada kurang ataupun lebih. Imam 6, 6 aja. Imam 5, 5 aja. Imam 4, 4 aja. Imam 7, 7. Imam 8, 8. Itu. Yang perbahasan lepas lah. Imam 9, 9. Ikut aja. Itu yang muktamad. Maknanya dah habis takbir. Mungkin ada 2, 3. Dapatkan berapa yang dapat aja. Kalau 2, 2. Tak. Kalau tambah lagi, kalau dia tambah kan, imam tengah takbir, Allahu Akbar, imam 5 dah. Kan? Dia betul imam Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar yang ke-6. Dia pun Allahu Akbar. Betul Allahu Akbar, imam yang ke-7. Dia pun Allahu Akbar. Imam terus baca lah kan? Baca Fatihah. Dia tambah lagi. Okey. Dari sudut tambah, tak perlu tambah. Kalau dia tambah, dikira salah. Tapi tak batal lagi. Dari sudut sebutan, tak ada masalah. Tak membatalkan. Allahu Akbar nak batal apa? Allahu Akbar. Lepas tu baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar kan? Tak membatalkan. Yang bikin bimbang dekat gerakan tu yang bimbang. Masa angkat tangan. Sebab sebutan bukan pada tempatnya tak membatalkan. Sebutan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan, yang dia tambah balik. Dia kata dapat 2, nak tambah 5 lagi. Maka dia tambah 5 kali Allahu Akbar, sedangkan tak disunatkan. Tak ada masalah, dia sudut sebutan. Lepas tu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, tak ada masalah. Walaupun bukan tempatnya, tak membatalkan. Angkat tangan, bukan tempatnya. Itu bahaya. Allahu Akbar. 2 gerakan besar. Makruh. Sebab saja-saja gerak, tak ada sebab. Itu takbir. Takbir tak disuruh.
Angkat tangan tak disuruh, siapa suruh? Kan? Ya. Yang suruh ni ikut imam. Imam habis lah. Jadi, tak kira lah. Jadi dua. Dia pun berhenti kejap. Kosong balik. Tak apalah. Kan, kaedah asal lah. Gerak dua, diam, kadar tongkat ninah, reset, kosong balik. Betul? Allahu Akbar. Makruh lagi. Duduk diam. Subhanallah tu duduk diam. Subhanallah. Duduk diam. Kosong balik. Itu lah. Makruh. Silap. Boleh jadi batal. Bila gerak satu lagi. Gerak kaki ke, gerak kepala ke, boleh jadi batal. Sembahyang. Cuma, jangan tambah. Ada orang tambah. Dan kebiasaannya tambah kan. No. Tidak. Imam buat berapa, dapat banyak mana, itulah. Cukup lah. Langsung tak dapat. Imam dah baca Fatihah, dia baru masuk. Tak payahlah. Allahu Akbar. Kalau duduk sebelah, fiku lagi. Apa benda seorang-seorang. Kalau nak macam tu, duduk belakang sembahyang seorang. Sebab solat raya boleh sembahyang seorang. Tak ada masalah. Duduk belakang, duduk luar. Nak ikut imam, tapi nak buat kepala sendiri. Ini kalau perang tak boleh bawa ni. Jangan bawa perang. Jangan kalau kata nak ambil kita punya, okey bawa komander, cari askar. Jangan ambil orang macam ni. Memang kalau suruh ke sana, dia ke sana. Tak ikut arahan. Setakat tu je. Kalau imam lebih. Malah kalau imam lebih, makmum pun lebih. Imam kurang, makmum pun kurang. Imam tak buat langsung. Jawablah, makmum pun tak payah buat langsung. Itu hukum dia tu. Jelas-jelas tulis kat situ. Jadi tak timbullah soalan. Mana tadi? Tak timbullah soalan imam tak takbir yang kat Temelloh tu kan? Imam tak takbir raya, lepas tu nak kena semayang, tak timbullah soalan tu. Apa benda pula? Nah, imam tak buat dah habislah cerita. Okey. Okey, lepas selesai rakaat pertama, masuk rakaat kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan apabila selesai ia daripada rakaat pertama, yang tadi tu kenapa laju-laju je? Sebab kita dah bahas sebelum ni. Dah. Itu sekadar ulangan je. Ini belum lagi baca. Dan apabila selesai ia daripada rakaat yang pertama, dan berdiri mentakbir ia pada rakaat yang kedua, 5 takbir. Samalah juga. Tak termasuk takbir yang masih daripada sujud tu. Allah. Itu tak kira kan tu. Dengan masa nak rukuk, Allahu Akbar rakaat kedua tu tak kira. Jadi 5 tu solid 5 lah. Jadi rukuk Allahu Akbar, tu takbir 5 kali. Pada rakaat 5 takbir. Pada permulaan berdirinya bagi rakaat kedua tu. Berdiri terus takbir 5 kali. Sebelum daripada membaca a'udzubillah. Sebelum baca a'udzubillah. Ya. Maka takbir yang 5 itu yang lain daripada takbir qiyam. Sebut tadi kan. Lain daripada sujud tu. Dan diselang antara tiap-tiap 2 takbir dengan tasbih yang tersebut. Yang tersebut mana? Yang sebut dah sebelum ni dah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sunat tambah wala haula wala quwata illa billahil azim. Jadi tasbih hanya 4 je lah. 4 kali je. Jangan terlebih pula. 7 kali takbir, 6 kali saja tasbih, 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Dan dinyaringkan takbirnya. Nyaring baca tu Allahu Akbar. Dan diangkatkan 2 tangan seperti takbir pada sembahyang fardu. Angkat tangannya sunat. Dan lainnya apa-apa sunat ketika angkat tangan, semua tu sunat ketika takbir yang kata 7 kali tadi. Takbir zaidah tadi. Dari sudut apa? Sunat jarak ke, sunat bengkok ke, sunat apa ke, dekat telinga ke, atas telinga ke, semua sama. Semua sama. Sama apa? Sama sunat-sunat ketika takbir sembahyang biasa tu. Dari segi kesunatannya. Sunat ia menghantarkan tangan kanannya atas tangan kiri. Sunat atas kanan tangan kiri. Samalah macam tu. Allahu Akbar. Sinilah. Allahu Akbar. Macam tu. Antara tiap-tiap 2 takbir. Jadi Allahu Akbar. Betul? Allahu Akbar. Tiap-tiap 2 takbir. Dinyaringkan. Dia letak bawah dada atas pusat. Okey. Dan jika dibacakan Fatihah, tengok ni. Oh ni bagus ni. Snap ni. Hari raya je kan? Terus snap. Viral kan? Hari raya snap.
Kita supaya tak jadi benda yang sama. Saya ingat tahun 80-an lagi tu kecoh juga. Oh, imam tak baca. Oh, jam kita semua. Raya kita tak sah kali ni. Tak sah raya kita. Tak sah raya. Sebab apa? Imam. Dia jadi tahun 80-an dah dengar. Tak tahulah tahun 70-an. tak boleh dengar lah. Tak lahir lagi. 80-an dah dengar. 90-an dengar. 2000-an dengar. 2000-an ada. 2010-an dengar. 2020-an dengar. 2023 dengar. Ni tak lama lagi berapa bulan ni dengar lagi. Tak habis-habis. Patutnya viral kan. Apa dia? Dan jika dibaca Fatihah dengan terlupa dahulu daripada takbir. Baca Fatihah sebelum takbir. Tiada sunat baginya mendatangkan takbir lagi. Tak sunat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tak ada. Cuma Allah. Nak macam mana lupa? Macam tu je lah. Dan biasa yang lupa tu yang pesan jangan lupa. InsyaAllah kita akan semayang. Semayang raya. Sebab kita semayang raya ni setahun 2 kali aja. Jadi saya nak pesan lah. Kaifiatnya saja. Niatnya begini. Takbir nanti 7 kali. Jangan pelik pula. Yang baru-baru adik-adik baru semayang. Jangan pelik. Dia lepas Allahu Akbar. Bismillah terus. Itu biasa. Macam saya kata manusia tak? Relax lah. Manusia. Biasa. Bukan malaikat. Malaikat bukan buat salah. Manusia yang buat salah lalu. Jadi salah tu biasalah. Lupa tu biasalah. Nama manusia pun maksud lupa. Manusia berasal daripada perkataan nasia. Nasia, kalau tengok kamus, lupa. Kita ni satu makhluk yang pelupa. Buktinya, ingat tak yang tadi masuk tadi? Kan? Berapa langkah daripada tangga tu sampai ke sini? Lupa. Itu memang lupa. Ingat tak ada kawan kita buat hal 15 tahun lepas? Dah lupa. Kalau tidak, panas hati lagi ni. Ingat tak orang tak bayar hutang yang dah hutang dekat 20 tahun? Kalau ingat lagi sampai sekarang panas. Sebab apa kita boleh relax? Sebab kita jenis pelupa. Lupa kita ada satu nikmat. Kalau tidak, duk panas hati tu. Muka marah. Marah apa tu? Aduh, tak bayar hutang lagi. Bila hutang? Ada 27 tahun lepas. Panas. Sebab ingat. Sebab kita lupa yang kita boleh relax. Jadi lupa tu biasalah. Okay. Jika lupa, dah tak ada tak sunat baginya mendatangkan takbir lagi. Cukup-cukup lah. Dan jika, itu dah habis-habis lah. Perkara yang lepas jangan ditengah kenang. Teruskan baca Fatihah. Terus baca surah. Rukuk. Rakaat kedua lupa tak? Tak lupa. Takbir 5 kali. Tapi itu kata Ibn Hajar. Kata Syekh Ramli, qadha. Yang ini nak buat pun boleh lah. Qadha macam mana? Niat masa takbir tu, niat yang pertama tu 7 kali tu niat qadha dulu. Maksud niat yang rakaat pertama. Allahu Akbar. Masa naik rakaat kedua tu 7 kali. Lepas tu yang ni yang adaan yang tunai pula. Allahu Akbar 5 kali. Jadi 12 kali takbir. Makmum kata apa pula ni? Imam dah bengang. Lupa rakaat pertama lupa takbir, rakaat kedua dia 12 kali. Boleh. Lebih baik buat yang tu jadi viral yang tu. Lebih baik. Daripada viral semayang balik sekali lagi. Semayang balik sekali lagi tu tak somel viral dia tu. Tak somel. Tapi benda dah jadi kan. Tapi kalau yang ni viral lagi bagus. Sebab nanti kan, ulama pakat keluar. Bawa keluar. Rupanya ada. Yang tak tahu semua pakat-pakat tahu. Itu lah. 12 kali kata Syekh Ramli. Mazhab Syafi'i dua-dua tu. Dan jika teringat kemudian daripada a'udzubillah. Maksudnya senyap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedangkan takbir tadi sebelum a'udzubillah. Sepatutnya dia a'udzubillah. Masih lagi boleh. A'udzubillah boleh. Dan dahulu tu sebelum daripada Fatihah, sunat baginya mendatangkan dia sunat takbir juga. Jadi kalau auzubillah okey. Tapi kalau dah baca bismillah Fatihah cukup. Cukup. Jangan takbir dah. Sebab apa? Sebab pertama tak disunatkan, yang kedua takut membatalkan. Dari sudut angkat tangan, bukan dari sudut sebut. Pertama tak disunatkan, mana tak pahala. Okey? Dan pertama saya sebut tadi yang soalan tadi, jika imam
Jika imam okey, dapat banyak mana dengan imam, maka makmum banyak tu ajalah. Okey. Okey, dan tidak disunatkan untuk tambah lagi bagi mencukupkannya. Tak, sebab dia dah lambat datang. Berapa dapat, banyak tu ajalah. Kalau imam langsung tidak takbir, makmum juga tidak dituntut untuk takbir. Tidak. Tak dituntut untuk takbir. Tak disunatkan untuk takbir. Kalau imam takbir, makmum tak takbir. Tak batal. Imam takbir, makmum tidak takbir. Tak batal. Tapi makruh. Tak batal tapi makruh. Okey, habis. Dan sunat dibacakan kemudian daripada Fatihah. Lepas Fatihah sunat baca rakaat pertama surah Qaf. Qaf apa? Macam mana? Lupa lah. Qaf wal Qur'anul Majid, kan? Betul tak? Macam mana? Qaf wal Qur'anul Majid. Betul tak? Yang Quran Al-Quranul Karim dengan Al-Quranul Majid dia ambil daripada surah Qaf lah. Dulu ngaji Quran Majid ke Karim? Majid tak? Okey, Majid Majid. Ke tak tahu benda Majid? Majid mana pula ni? Dengan Ustaz Majid ke mengaji? Bukan Quran Majid. Quran Majid kan? Semua Majid tak? Karim. Majid lain dia punya tu. Dia punya apa? Apa dia punya? Ada beberapa perkara lain tu. Ada beberapa. Solat boleh jadi selawat tau. kalau baca Majid lah. Kita geng Majid. Geng tu. Karim ni budak-budak yang umur 20-an, 30-an ni rasanya dah Karim dah. Karim. Ke tak baca Quran kecil-kecil. Baca Qadam je. Okey. Ialah Qaf, surah Qaf. Surah Qaf ada 1, 2 setengah. 2 setengah. Dekat-dekat 3. Dekat 2 setengah. 1 lay setengah. 1 lay 3 muka lah. Dekat-dekat 3 muka. Panjang tu. Pernah dengar? Pernah? Ada imam baca? Tak pernah? Saya pernah buat kat Masjid Alam dulu. Tapi surah tu dah roboh dah sekarang. Surah Haji Ismail. Saya pernah buat sekali. Baca laju jugalah baca. Qaf. Rakaat pertama. Memang panjang lah. Memang panjang. Mungkin orang menyesal semayang kat situ. Pertama. Dan pada rakaat kedua, iqtarabatis sa'ah. Surah apa? Teka. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Apa? Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin apa? Lupa. Surah apa tu? Sebenarnya dah ada jawapan, sebab tu saya baca tadi nak bagi jawapan tapi tak tangkap. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Itulah dia Qamar. Orang bagi jawapan ni. Surah Qamar. Qamar pun lebih kurang sama juga. Lebih semua panjang sama juga Qaf. Lebih kurang lah, pendek sikit lah kot. Berapa? Qamar berapa ayat? 55. Qaf? Oh ya ke? Tapi Qamar pendek-pendek. Yang ada ayat yang ulang-ulang tu apa? Fazuku apa? Wa nuzur. Allah lupa dah. Apa? Wa nuzur. Dia ulang ayat tu ada beberapa kali. Macam surah Ar-Rahman tu. Apa? Allah, hai Allah. Fa kana azabi wa nuzur. Betul. Wa nuzur. Tu ulang banyak kali tu. Allah tanya kita. Itulah iqtarabatis sa'ah ataupun surah Al-Qamar. Rakaat kedua. Maknanya kalau keseluruhan semayang agak-agak berapa minit? Campur takbir 7 atau 5, campur Fatihah, campur semua ni. 20. 25. Lebih kurang kot. Try lah sekali. Suruh imam tahfiz tu kan, budak tu tahfiz kan. Suruh dia baca Qaf dengan Qamar. Habis ngaji saja. Qaf, Qamar. Okey. Betul tak amal? Mana jadi? Paling kurang sekali. Okay? Tak apalah.
pakai yang kedua kan, dia nak pakai yang kedua. Atau yang pertama, rakaat pertama dibacakan sabbihisma a'la. Yang tu kau tak? Itu biasa. Dan yang kedua, rakaat kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Dengan dinyaringkan suara padanya, sunat baca. Okey. Okey, sunat baca surah ni, sebab ni adalah sunnah. Maka sunat baca surah ni walaupun makmum tak suka. Kan kita biasa dengar kan? Makmum tak suka, makmum tidak diterima sembahyang seorang imam, tidak naik sembahyang seorang imam walaupun sejengkal di atas kepalanya jika ada makmum tak suka dia. Itu ada hadis Nabi. Sejengkal pun tak naik sembahyang imam tu jika makmum tak suka. Makmum benci. Dan ada hadis yang menceritakan tentang perhatikan orang belakang kamu, wahai imam. Nabi pesan dekat Muaz kan, afattanun anta? Baru baca tadi kuliah Jumaat tadi. Kuliah Jumaat tadi kan. Bab baca surah. Qisarul mufassal, awsatul mufassal. Apa satu lagi? Qisarul mufassal, pendek. Awsatul mufassal, tiwalul mufassal. Surah pendek, surah sederhana, surah panjang. Tiba-tiba makmum tak suka, sedangkan Nabi suruh tengok, Nabi pesan imam jangan bagi makmum tak suka. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan makmum di belakang kamu, ada yang sakit, ada yang budak-budak dan sebagainya, ada yang sakit lutut, krem apa semualah. Okey. Itu secara umum. Tapi kalau surah yang memang Nabi buat, Nabi suruh, Nabi buat, maka waktu itu walaupun makmum tak suka, boleh baca. Yang ni boleh lah ni. Tak kira. Sebab Nabi suruh. Nabi sendiri suruh kan. Nabi sendiri buat. Maka tak dikira, tak termasuk dalam ancaman tadi tu. Walaupun makmum tak suka, aku tak suka. Aku nak suruh baca kuliah yang keluar cukup lah. Benda apa sabih isma rabbikal a'la panjang-panjang. Kuliah keluar je. Makmum benci, tak suka, tetap dia tak payah peduli. Tapi kalau semai-semai yang lain, kena tengok kenapa, apa masalah. Kan? Dengan suara nyaring. Dan waktunya, yakni waktu sembahyang sunat air raya tadi tu, sama ada raya fitrah atau adha, antara naik muncul dan mula-mula keluar satu suku daripada matahari hingga gelincir. Yang ni kena bahas ni sikit. Bila mula keluar, nampak timbul satu suku, maksudnya sedikit je daripada matahari. Sekarang subuh. Bila subuh, yang ada fajar. Matahari tak ada. Matahari tak nampak. Yang nampak fajar. Kesan daripada cahaya matahari. Matahari kat bawah. Bila matahari tu nak, kita panggil terbit, sunrise, kan? Sunrise nak terbit, sunset terbenam. Hafal dah. Tukar baru ni. Sunrise, masa dia nak naik, dia mesti ada cahaya dia dulu sampai. Sebelum dia tu sampai. Sebelum matahari tu sampai, mesti cahaya sampai dulu. Matahari ni. Bila matahari tu sampai, keluar, pertama sekali dia akan keluar fajar. Cahaya tu sebelum matahari keluar, namanya fajar. Dia akan keluar fajar kazib namanya. Fajar yang tipu. Fajar tak betul. Fajar menipu. Warna putih. Straight ke atas. Untuk mudah faham macam mana bentuk dia, dia macam lampu fanfare. Senang je. Lampu fanfare kau tengok daripada jauh kan? Kan? Lampu tu straight tu. Kalau nampak waktu tu, subuh belum masuk lagi. Kemudian setelah hilang dalam setengah jam macam tu, keluar pula cahaya bukan putih, kuning. Macam ni. Cahaya yang keluar. Bukan matahari, cahaya. Keluar macam ni. Dasarlah tu matahari. Cahaya matahari. Dia panggil fajar. Sadiq. Itu masuk subuh. Lama. Dekat tengok ni, tunggu. Nampak sikit je matahari keluar. Dia panggil syuruk. Ni lah syuruk. Sedangkan kita tahu syuruk tu syuruk apa? Syuruk 7.18. Kan? Syuruk tu haram sembahyang. Haram sembahyang syuruk tu. Tapi kita berhati kalau subuh dia pergi sembahyang. Allah. Sembahyang isyraq. Sembahyang isyraq waktu duha, bukan waktu syuruk. Nama je sembahyang isyraq. Sebab tu para ulama mengatakan, majoriti mengatakan tak ada sembahyang sunat isyraq. Imam Ghazali je kata ada solat sunat isyraq.
Cuma, walaupun dia kata ada solat sunat isyraq, bukan ketika syuruk. Ketika duha, awal duha. Masuk duha, katalah dalam masuk duha 15 minit, 10 hingga 15 minit, itulah dia waktu syuruk. Masa itulah nak sembahyang solat sunat isyraq. Tapi bila bunyi tu, syuruk tu, maksudnya matahari baru je keluar sikit. Waktu tu antara waktu yang diharamkan untuk solat. Haram solat. Waktu tu. Bila tu? Khilaf ulama daripada 4 minit sampai 26. Bila boleh sembahyang yang masuk duha? 4 minit setelah nampak matahari tadi tu, nampak syuruk tadi, tambah 4 minit. 4 minit setengah. Tu minimum, paling ringan lah. Maksimum 26. Yang paling cantik ambil yang paling banyak lah, 26 minit. Macam mana nak kira tu? Adalah dia punya, apa dia panggil? Gitu. Nak sebut tak kerti. Kan ada gini. Lepas tu, gini. Dia punya tu. Lepas tu ada darjah kat sini. Lepas tu kat sini matahari. Tu. Apa benda? Apa dia panggil tu? Bila cukup dia punya tu, berapa darjah-darjah, kalau dalam bahasa lain, tinggi 1 galah, itu duha. Tinggi 1 galah dia lah. Kenapa haram? Waktu tu setan dia akan duduk dekat matahari tu. Dia ada tanduk. Dia akan duduk ni matahari, dia letak tanduk dia tengah-tengah. Sebab tu seumpama seolah-olah sembah setan. Tapi bukan kata sembah setan. Macam. Maka waktu tu haram. Nak ambil, tak sabarlah, menggedik-gedik nak sembahyang sangat. Ambil 4 minit setengah. Tambah 4 minit setengah. Ini tak terus pergi. Loh. Silap faham tu. Jadi, cuma dalam masalah ni, matahari naik. Keluar satu suku, maknanya keluar sikit. Maknanya waktu ni waktu syuruk. Waktu haram sembahyang. Ya. Kat situ yang nak bahas tu. Jadi, yang kata haram sembahyang tadi, sembahyang apa? Yang kata haram tadi, yang waktu syuruk tu haram sembahyang tu, sembahyang apa? Sembahyang sunat. Haram. Sembahyang, kalau tak sembahyang fardu, tak sembahyang subuh, wajib sembahyang, tak kira time bila pun. Tak boleh haram sembahyang. Dia tunggu pukul 8. Itu sembahyang qada, itu wajib. Yang tak boleh sembahyang sunat. Okey. Dalam masalah ni, sembahyang sunat, boleh tak? Dia kata boleh. Kenapa? Tu persoalannya. Dia kata bila syuruk bunyi je dah boleh sembahyang raya dah. Sedangkan waktu tu haram sembahyang sunat. Sebab apa boleh? Sebab yang tak boleh tu sembahyang sunat. Ini tuan punya waktu. Dia tuan punya waktu. Dia hari raya ni, sembahyang raya ni tuan waktu. Dia tuan punya waktu. Sebab tu dia boleh sembahyang. Dia honor. Okey, kita ambil nak faham macam ni. Sembahyang lepas asar haram. Sembahyang sunat. Sembahyang qabliyah asar, kalau nak buat selepas boleh tak qabliyah? Selepas sembahyang asar? Boleh. Niat adaan ke qadaan? Adaan. Asallah qada. Bukan sembahyang waktu maghrib. Qabliyah asar, sebelum asar 2 rakaat ke 4 rakaat. Okey. Dia sembahyang lepas dia sembahyang asar, fardu asar. Boleh ke tidak? Pertama, boleh. Niat adaan ke qada? Adaan, asallah qada. Reka qada. Qada bila dah habis waktu. Dah habis waktu ke? Belum. Okey, boleh sembahyang. Tapi sembahyang sunat tak boleh. Okey? Kenapa boleh sembahyang? Walaupun sunat lain tak boleh. Alasan dia. Kenapa solat sunat qabliyah boleh buat lepas sembahyang asar, sembahyang fardu asar? Kenapa boleh buat sedangkan sembahyang sunat kan haram? Jawapannya? Dia honor. Samalah. Sunat tadi dia tuan punya waktu. Dia nak buat bila-bila boleh. Dia tuan punya waktu. Yang tak boleh bukan honor kau betul-betul masuk solat hajat kat situ. Tu bukan honor dia. Tak boleh. Sebab dia bukan honor dia. Samalah. Samalah. Solat raya. Solat Aidil Fitri. Aidil Adha. Adha pun dah nama duha dah. Itu memang honor. Memang itu tuan punya waktu. Jadi takkan tuan punya waktu pun tak boleh nak sembahyang sedangkan dia honor. Macam tu lah bahasanya. Macam tu lah. Macam tu juga subuh, ambil subuh. Sembahyang qabliyah subuh. Lepas dia sembahyang fardu subuh masih lagi ada. Dia sembahyang fardu subuh. Boleh tak nak sembahyang sunat selepas sembahyang fardu subuh? Tak boleh sembahyang sunat. Dia tak sembahyang qabliyah lagi. Boleh tak nak buat qabliyah lepas sembahyang sunat? Lepas sembahyang fardu subuh? Boleh. Niat adaan ke qada? Adaan. Kenapa pula qabliyah subuh boleh buat lepas
lepas sembahyang fardu subuh, sedangkan lepas sembahyang fardu subuh kan haram sembahyang. Ya, tapi dia tu owner. Dia owner, dia tuan punya waktu. Dia panggil sahibul waktu, sahibul wakti. Tu bahasa Arabnya lah, sahibul wakti. Saya punya bahasa owner. Senang kan faham? Kalau dalam kitab-kitab dia kata tulis sahibul wakti. Sahib tu tuan lah. Waktu tu waktu, tuan punya waktu. Takkan tuan punya waktu pun tak boleh buat. Dia nak buat apa dia suka, dia boleh buat lah. Dia tuan punya waktu lah. Macam tu lah. Okey, boleh naik. Tapi sunat hingga naik matahari segala. Berapa darjah matahari segala? 17 darjah. Dia punya tu. Kalau macam ni 45 tak? Macam ni 90. Ni 45. Dia 17 darjah. Apa benda 17 darjah ni? Kalau tengok matahari daripada sini 17 darjah. Daripada kita tengok tu matahari ni naik, tengok 17 darjah. 17 darjah aja, maka waktu afdal. Untuk sah sembahyang raya, yang tadilah bunyi tu dah habis je subuh dah boleh sembahyang raya dah. Tapi waktu afdal 17 darjah. Ataupun satu galah. Ni satu galah. Soalannya galah mana? Galah dululah. Galah apa? Galah rambutan ke? Galah kelapa sawit ke? Sudah. Galah dah beza-beza kan? Jadi galah dulu lah. Galah berapa tinggi? Macam mana nak buat? Pacak galah, tengok matahari sama tinggi. Okey. Satu galah. Ya. Kalau satu bayang-bayang galah? Satu bayang-bayang. Bayang-bayang galah tu. Sebab ada tinggi. Sama panjang dengan bayang-bayang galah. Tinggi. Sungguh Sebab satu bayang dia jadi asar. Asar. Satu galah. Tak tahu orang dulu macam mana. Jangan tanya lebih-lebih. Mana aku tahu. Orang galah dulu panjang mana pun tak tahu. Cuma dia sekitar galah. Tapi kalau yang ikut ni 17 darjah. Kita orang moden. Kita orang bukan orang lama. Dan kemudian pukul 11 dah. Kenapa? Oh, kita mula lambat. Patut pun. Biasa habis dah ni. Kita mula lambat tadi kan sebab isyak lambat. Patut pun. Dan kemudian daripada yang tersebut, lepas sembahyang raya, sunat dibaca 2 khutbah. Sunat baca 2 khutbah. Kemudian daripada sembahyang, lepas sembahyang raya, sunat khutbah. Beza dengan sembahyang Jumaat kan? Sembahyang Jumaat khutbah dulu. Sunat khutbah. Sembahyang dia 2 rakaat. 2 rakaat dengan kaifiat yang tersebut. 2 rakaat dengan kaifiat yang tersebut itu bagi orang yang disembahyangkan dia berjemaah. Dan tiada sunat bagi orang munfarid ni. 2 rakaat. Maksudnya macam ni. Lepas sembahyang 2 rakaat, baru lepas habis 2 rakaat, baru sunat khutbah. 2 rakaat. 2 rakaat tu sebenarnya cerita pasal sembahyang tadi, 2 rakaat. Sunat khutbah. Sunat tak wajib 2 khutbah. Kaifiat, cara dia yang tersebut itu, yang dah disebutkan cara-cara sembahyang raya tadi itulah, yang 7 takbir, 5 takbir tu. Bagi siapa? Bagi orang yang sembahyangkan dia berjemaah. Orang sembahyang jemaah. Dan tiada sunat bagi orang yang munfarid. Sembahyang seorang janganlah khutbah. Nanti orang kata gila. Apa hal pula? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dia seorang-seorang, tak payah baca khutbah. Sunat bila berjemaah lah, 2 orang ke atas. Dan segala rukun 2 khutbah. Khutbah tadi dia ada rukun-rukun macam mana nak buat, dan segala sunat-sunatnya, sunat-sunat khutbah seperti rukun dan sunat 2 khutbah Jumaat. Samalah dengan khutbah Jumaat. Kalau faham khutbah Jumaat, fahamlah khutbah raya, sama je. Cuma bezanya semua yang wajib dalam khutbah Jumaat dia jadi sunat dalam khutbah raya. Sebab khutbah raya pun sunat. Dalam khutbah Jumaat yang wajib pertama sekali alhamdulillah. Yang kedua selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Yang ketiga, pesan takwa. Pesan suruh takwa lah. Ittaqullah. Semua kena bahasa Arab. Ittaqullah. Habis lah. Yang keempat. Habis apa lagi? Baca Al-Quran. Dua, apa? Yang kedua, khutbah kedua. Cuba boleh baca khutbah pertama. Boleh baca khutbah kedua. Sunat khutbah kedua. Apa satu lagi? Ittaqullah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ittaqullah. Tu je lah. Tu je lah 3. Ada satu lagi lah. Apa tinggal satu lagi? Baru je baca. Makan kepala tadi kot. Kepala ikan. Patin. Lupa. Ke makan semut? Yang doa khutbah kedua juga. Doa khutbah kedua, hamdalah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Selawat, ittaqullah, satu ayat Quran, qul huwallahu ahad, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama. 3 je lah kot. 3 je lah. Iyalah kot 3. Kalau salah, kalau tak cukup ni tambah je lah. Satu yang. Okey. Semuanya jadi sunat pada khutbah raya. Sebab khutbah raya pun sunat. Cuma kalaulah tak buat mana-mana satu, dia jadi tazkirah lah, tak jadi khutbah raya. Dia jadi tazkirah. Jadi dapat pahala tazkirah. Sedangkan pahala khutbah lagi besar daripada tazkirah. Dia pun kata, alah sunat je, tak nak baca lah. Dia pun tak baca ittaqullah contoh. Dia tak baca ittaqullah. Bila tak baca ittaqullah, jadi tazkirah. Jadi ceramah lah. Maka kurang sikit pahala dia. Pahala. Kalau solat Jumaat, tak baca mana-mana satu, tak sah khutbah. Tak sah khutbah, tak sah semayang. Semayang Jumaat. Kan? Okey. Dan pada khutbah Jumaat, disyaratkan untuk berdiri. Wajib berdiri khutbah Jumaat. Wajib berdiri. Wajib duduk di antara dua khutbah. Wajib bertaharah, maksudnya ada wuduk. Dan wajib menutup aurat. 4. Dalam khutbah Jumaat. Tapi dalam khutbah raya semua sunat. Semua sunat. Okey? Dan mualat, okey, satu lagi. Wajib di antara salam yang kedua dengan khutbah tak boleh lama. Salam yang kedua dengan khutbah tak boleh lama. Jika lama, putus mualat. Sama lah juga, kalau ada khutbah juga jadi tazkirah. Berapa lama? Standard 2 rakaat solat sunat. Dia sama dengan lepas je khutbah, habis je khutbah, turun je khutbah, habis khutbah dengan takbir semayang Jumaat. Tak boleh lama tu, tak boleh, dia kena mualat. Kalau lebih 2 rakaat, Bunah kata 2 minit. Lebih 2 minit, tak boleh semayang Jumaat dah. Ada orang komplain baru ni, dia buat pengumuman, nak apa? Nak minta bantuan apa, nak ni kan. Kita, masjid kita kekurangan dana. Bila dia sebut? Bila habis khutbah, sebelum qomat ke selepas qomat? Sebelum qomat. Turun je khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusi dah. Ada orang komplain, dia tanya, boleh tak? Lepas tu dia kata, okey, kita memerlukan dekat belakang sana nak tambah, kat sana nak buat toilet. Kenapa dia cakap waktu tu? Jenis mari lambat, jenis geng telur ayam. Atau jenis geng tak ada telur. Mari lambat. Bila geng mari lambat, geng mari lambat ni yang kaya-kaya ni. Jadi bila nak buat pengumuman? Masa balik tak sempat habis salam lagi dia bangun dah. Macam mana? Dia buat gitu tu. Dia cakap berapa lama? Cakap ada tak 2 minit? Ada kot. Kalau lebih 2 minit, tak sah semayang Jumaat. Maksudnya telah batal khutbah Jumaat tu. Kena buat khutbah balik. Tak tahulah. Tak tahu kira halal lah tu kata. Sah. Main tak tahu mana boleh kita nak kata kan? Tak tahu. Dia kena memang mualat. Tak boleh lebih 2 minit. 2 rakaat solat sunat ringkas. Tak boleh. Di antara habis khutbah yang kedua dengan takbiratul ihram. Semayang Jumaat. Tak boleh lama. Jangan buat apa-apa kat situ patutnya. Luruskan soh tu belakang tu. Masuk sikit, nanya kat orang belakang rumah yang kat luar. Masuk. Aduh gitu. Masuk. Kat depan ada kosong lagi. Allah, kita ni zaman Nabi. Dia tazkirah pula kat situ. Sudah kena habis. Akhir sekali lebih 2 minit. Kalau lebih 2 minit, kena khutbah balik. Tapi tak payahlah naik. Tak payahlah pergi naik, pegang. Tak payah. Khutbah bukan wajib pegang, wajib naik. Wajib naik mimbar. Wajib pegang tongkat. Tak. 5 yang tadi tu lah. Tiba-tiba je, dah lambat. Kau contohlah, yang buat pengumuman tu, orang besar.
imam tak berani nak tegur. Kan? Jadi bila macam tu, akhir sekali dia tengok, dah lebih dah ni, putus mualak dah. Tak boleh dah ni. Macam mana imam yang bijak buat? Dia akan lepas dia ambil, dah selesai cakap. Cakap. Dah habis dah, dia tahu putus dah. Dia pun ambil, dia tengok jemaah, diri kat situ lah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ittaqullah. Gitu lah. Lepas tu bacalah satu ayat kan. Qul huwallahu ahad. Macam tu lah kot. Lepas tu duduk bawah. Tak payah naik atas kursi. Dia boleh bawah, duduk bawah. 1, 2, 3. Macam seberang dia. 4. Agak-agak 3, 4 saat. Bangun. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ittaqullah. Baca lagi satu ayat Quran. Tadi qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lepas tu Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Qamat. Apa hal pula tu? Mau dengar je lah. Jangan cerita banyak. Tu semayang. Settle. Kalau iman yang tu lah. Kalau tidak, alah semayang je lah. Itu yang semayang je lah. Tu yang letih tu. Tak sah lah ramai orang. Lepas tu buat pengumuman. Minta maaf yang minggu lepas kena semayang Zuhur. Qadha balik. Oh, jang gitu. Patutnya boleh buat macam tu je. Tapi kalau dalam khutbah raya, semua sunat. Maka duduk pun sunat. Duduk yang di antara dua khutbah, berdiri pun sunat. Semua sunat. Maka kalau dia tak apa. Cuma bertukar daripada pahala khutbah kepada pahala tazkirah. Dan segala rukun dua khutbah sama. Dan sunat, mana nak berhenti? Okey, kat sini. Dah dekat dah. Dan sunat ditakbirkan. Betul ke? Betul. Dan sunat ditakbirkan dahulu sebelum daripada khutbah. Yang pertama 9 kali berturut-turut. Dan ditakbirkan pada permulaan khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut juga. Ada juga berturut-turut. Perkataan berturut-turut tu penting. Berturut-turut. Jadi ketika khutbah pertama, sebelum baca apa-apa 9 kali. Apa dia? Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar 9 kali. Dalam khutbah sunat. Dalam khutbah yang kedua lepas duduk bangkit balik berapa kali? 7 kali. Cuma berturut-turut boleh je baca Allahu akbar, 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 Allah boleh je. Tapi tak nampak dia punya khutbah raya. Tak nampak feel tu, tak ada. Maka kalau kita perhati tok-tok guru dulu, yang dia baca khutbah 9 kali tu dia ada tone, bukan tune. Dia ada tune dia. Dia bukan main Allahu akbar, Allahu akbar. Dia baca ni teks ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak. Kalau tengok dulu-dulu dia baca mana? Dia ada tune. Kalau yang khutbah pertama, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu dia tune. Mudah nak kira. Satu lagi dia ada feel dia. Dia ada macam, tidak? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Ada jadi apa benda? Ataupun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia jadi macam apa benda ni? Tak ada suasana sungguh. Suasana. Yang suasana pandai ni orang Kelantan je. Jam pun jadi suasana je. Yang kedua, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. 7 kan? Tu cara dia. Kalau kita tengok dalam khutbah Jumaat dimulakan mesti dengan alhamdulillah. Tak wajib, tapi biasanya dimulakan alhamdulillah. Dalam khutbah raya mesti mulakan dengan Allahu akbar. Memang kena lah. Setiap hari Jumaat alhamdulillah. Syukur pada Allah. Sembahyang Jumaat kan? Khutbah Jumaat. Raya Allahu akbar memang sesuai kan? Allahu akbar, Allah. Sesuai dengan raya tu. Khutbah satu lagi ada. Khutbah apa? Semayang satu lagi. Apa? Khutbah apa? Gerhana. Gerhana lah. Khutbah gerhana. Mulakan dengan apa? Astaghfirullahalazim. Minta ampun. Istighfar. Kena dengan suasana tadi lah. Kena. Munasabah.
Memang munasabah. Satu lagi, khutbah ada satu lagi. Khutbah minta hujan. Solat minta hujan. Istisqa. Pun sama astagfirullahalazim 9 kali. Khutbah kedua 7 kali. Sebab apa? Gerhana-gerhana ni nak kiamat. Cepat-cepat minta ampun. Itulah. Okay. Maka sebab tu tak sesuai kalau baca tajuk teks. Dia pegang ni. Tok Khatib pegang. Berhati-hati di jalan raya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, jeng. Tak payah baca lah tajuk atas tu. Kan ingat teks. Orang tak pernah tengok teks tak tahu. Teks ni dia dekat bawah tu, atas tu tajuk. Dia pergi baca tajuk tu. Nah, sebenarnya tak baca bawah hujung. Percetakan dicetak oleh nama kulit ke kulit. Sebab kulit ke kulit. Nah, tak payahlah baca yang tu. Terus mulakan dengan Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka sunat bagi khatib, ia ajarkan segala orang yang hadir. Ajar tu maksud isi khutbah. Akan korban dengan disebutkan hukum korban pada khutbah raya raya Adha. Hari raya Adha, isi khutbah tentang korban lah. Tentang korban, hukum-hukum, tentang pengorbanan, tentang fadilat korban, tentang pembahagian. Memanglah kita akan bahagi 3. Dia kan kita akan bahagi 3 nanti lepas ni. Tapi kalau orang-orang yang dah selalu makan daging tu tak payahlah bagi balik supaya dapat bagi lebih ramai. Yang pesan macam tu. Sebab tak pernah pesan macam tu yang orang kaya pun nak tunggu 1/3 dia. Kita kadang-kadang Allah lah. Nak ambil kereta besar. Nak tunggu 1/3 dia. Ambil sikit-sikit lah. Kenapa? Kerana dia bukan tak nak. Dia orang tak tahu. Dia ingat mesti kena ambil 1/3. Kalau tidak, tak sah korban. Tu dia faham. Mana tahu. Cuba ingatkan. Bagi tahu. 1/3 ni sunat je. Kalau nak bagi balik boleh ya. Ada tak cakap tu? Okey, semua dah dapat 1/3 masing-masing. Okey, dah dapat. Okey, siapa nak bagi balik letak kat sini. Bagi tahu je. Memang tak ada orang bagi. Lama ada dah. So dia kata aku semalam baru makan lancop. Baru semalam makan steak. Baru je habis. Baru je berapa hari, tiap-tiap hari duk makan daging. Makan sate, makan apa. Jadi dia nak ambil keberkatan, kena ambil juga. Sebab daging tu daging ibadah, daging korban. Daging yang ada pahalanya. Jadi nak ambil, tapi bukanlah 1/3. Jadi pesan dekat khutbah gitu. Apa lagi? Pengorbanan lah. Bolehlah kiaskan pengorbanan ibu bapa, pengorbanan, boleh kias-kias lah. Nak cerita sirah, pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bolehlah kias-kias. Ketika, dan ajarkan sekaliannya akan hukum fitrah pada khutbah raya fitrah. Fitrah ni maksud zakat lah. Jangan lupa apa? Tak apalah, dah khutbah, maknanya dah lepas sembahyang. Boleh lagi bayar. Sehingga matahari terbenam. Siapa yang lupa bayar tu bayar. Bayar. Tak apalah macam walaupun dah lambat bayar. Jangan lupa fitrah. Dan bolehlah kiaskan kembali kepada fitrah, boleh kembali kepada kasih Nabi dan sebagainya. Fitrah. Habis. Sambung akan datang. Dan sunat takbir kemudian daripada jatuh matahari malam raya, sama ada raya fitrah atau adha bagi tiap-tiap yang lain daripada orang haji. Sambung takbir muqayyad, takbir mursal. Ingat tak? Dan kita nak takbir tak lama dah ni. Takbir mursal ataupun takbir mutlak. Takbir ni tu takbir raya yang Allahu Akbar ni. Okey? Takbir mursal, takbir mursal, takbir mutlak, takbir muqayyad, ada satu lagi takbir apa? Bukan takbir ihram. Takbir muqayyad an'am. Yang ni rare ni. Takbir mutlak biasa dengar. Takbir mursal biasa dengar. Takbir muqayyad biasa dengar. Muqayyad al-an'am. Natam. Bukan masa nak sembelih, bukan. Antaranya masa nak sembelih lah, tapi bukan mestinya waktu nak sembelih. Betul lah, tak nak sembelih. Antaranya. Tapi tak ada dia kata takbir muqayyad al-an'am ni adalah takbir nak sembelih. Tak boleh kata gitu. Tapi memanglah tak nak sembelih. Dia gini, takbir raya apabila dengar suara binatang. Suara binatang korban. Ada 4 takbir. Tapi sebenarnya 3 je. Yang 2 tu sama. Mutlak dengan mursal tu sama. Maknanya memang disunatkan. Tengah-tengah duduk rumah, Allahu Akbar Allah.
Sebab itulah orang dulu dia takbir ketika nak sembelih. Tapi orang sekarang tiru tak kena gaya. Orang dulu takbir ketika nak sembelih, bila dia tu bunyi binatang, dia kan sakit, kan dia bunyi. Bunyi. Bila bunyi, sunat takbir. Kita, okey, nak ni start ni. Allah, tak galak, tunggu bunyi dulu. Tapi tak apalah, benda simple, small matter je. Jangan buat jadi benda besar. Itu kecoh lah. Boleh je, tak ada salah, takbir je pun. Bukan joget, bukan nyanyi lagu. Cuma nak beritahu, sikit lagi, tunggu sikit. Biar bunyi sikit. Bunyi. Apa? Napas kan? Okey dah. Takbir. Ini kita dah. Okey, 1, 2, takbir. Bawa dah feel. Suasana. Allahu akbar Allah. Bolehlah. Benda-benda kecil jangan tekan-tekan sangat. Jangan tekan-tekan sangat benda kecil ni. Kita sambung akan datang sedikit kafarah dan surah subhanakallah. Syada Allah.